Dengar boleh? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kesempatan yang diberikan untuk kita merasai, menikmati nikmat kehidupan, nikmat kewujudan. Alhamdulillah, semoga kita menjadi hamba yang senantiasa duduk dalam keadaan bersyukur, meletakkan sesuatu pada tempat yang betul dan menjadi manusia yang selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hari ini kita tengok kitab dulu, saat lagi kita sembang. Okey. Saya tak dengar Alin, tak dengar siapa cakap apa-apa. Okey ke ni? Dengar ke semua? Allah dengar. Okey, okey. Hari ini syarah apa balik? Kita tengok kitab Futuhul Ghaib. Abdul Qadir Jilani sebut. Kata dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jauhkan diri dari orang ramai dengan perintah Allah. Macam mana tu? Jauhkan diri daripada kita melihat yang lain. Melihat benda lain. Jauhkan diri daripada keadaan tu. Kalau kita lihat, kita melihat ketuhanan. Kita melihat sifat-sifat ketuhanan. Kita melihat keadaan kebesaran Allah. Maka tu yang kata perintah jauhkan diri. Bukan tersaduk dengan orang, bukan. Jauhkan diri daripada melihat diri orang tu. Tidak dapat melihat sifat-sifat Allah tu. Dan dari nafsu kamu dan dengan perintahnya. Dari apa yang kita nak, maksudnya, lihatlah yang dia bagi, lihatlah yang dia tengok, lihatlah yang dia pandang. Jangan lihat apa yang nafsu tengok, apa yang nafsu kenal, apa yang nafsu pandang. Sebab tu mai dari diri kita. Dan dari kehendakmu. Berdiri Tuhan tu, bukan berdiri kehendak kita. Tengok apa yang berdiri dari Tuhan tu. Apa yang berdiri dari Allah Ta'ala ni. Senyap. Apa yang berdiri dari Tuhan? Yang berdiri dari Tuhan tu adalah kita. Tengok diri kita tu. Tu diri yang Tuhan pandang dan tengok. Itu kehendak. Maka yang terbit semua dari kita. Yang Tuhan mai dari Tuhan tu kita saja. Yang keluar semua tu mai dari kita. Maka tengok yang Tuhan tengok. Macam mana? Kita melihat sesuatu walaupun mai dari nafsu, boleh balik kepada Allah. Tengok macam tu. Dan dia kata, agar kamu layak menjadi bekas untuk mengisi ilmu Tuhan. Barulah kita layak jadi
kekasih Allah layak jadi tempat cerita Tuhan. Kerana yang kita lihat Tuhan, iaitu pada kejadian diri kita yang mutlak. Kejadian diri kita yang tidak ada sebab. Kejadian diri kita yang tak ada sangkut dengan apa-apa pun. Diri itu yang kita lihat. Sehingga diri itu boleh menjadi tempat mengisi ilmu Allah. Bila diri itu dulu yang kita pandang, baru yang terbit itu terbit atas apa yang kita pandang terhadap diri kita yang dipandang Tuhan. Kalau tidak, benda tu mesti mai dari nafsu, bukan dari kita. Bukan daripada Allah. Daripada nafsu kita tu. Sebab kita dah mengolah dan kita duk tengok apa yang kita suka. Maka tu bukan terbit dari Tuhan. Tu terbit dari kita. Dan kita terpaut, kita seronok, kita puas. Tetap dari kita, bukan dari Tuhan. Dari Tuhan ialah memandang diri kita adalah ilmu dia. Memandang terbitnya kita dengan satu pandangan. Tidak ada sebab untuk mengeluarkan kita. Tidak ada tujuan untuk kita ada. Tak ada. Kerana diri kita, diri bersih ilmu Allah. Maka kalau itu yang kita pandang, baru diri kita boleh mengisi ilmu tu. Sehingga apa-apa yang terbit dari diri kita atas pengisian sebagai tempat pengisian ilmu Allah itu, barulah itu semua tenggelam dalam Tuhan. Kalau tidak, kita tenggelam dalam diri dan hawa nafsu. Halo? Ya. Okey Ustaz, dengar. Takut saya cakap seorang, duk jadi juri hebah. Pedas hari ni, dia cakap seorang, kacau. Muncul tawaduk ni. Tanda kamu telah menjauhkan diri daripada orang ramai ialah kamu telah seluruhnya memutuskan segala perhubungan dengan orang ramai dan membebaskan fikiran-fikiran kamu dan segala apa yang bersangkutan dengan mereka. Tanda kata kita bebas daripada makhluk, iaitu kita tak nampak makhluk, kita nampak sifat Allah. Bukan kita lari daripada makhluk dah. Kita tak pernah lari daripada makhluk. Tetapi kita dah tak nampak makhluk sebab kita tenggelam dalam sifat Allah tu. Sifat-sifat sempurna Tuhan. Maka ketika itu kalau terbit dari kita, terbit daripada yang kita pandang terhadap Allah. Iaitu apa dia yang kita pandang? Maka barulah itu boleh dikatakan daripada Allah. Sebab kita terputus dengan semua. Kita tak ada dengan siapa-siapa pun. Tak ada minat. Tak ada pengenalan terhadap benda. Tak ada pengenalan terhadap ciptaan. Yang kita kenal adalah pencipta. No. Kemudian dia kata, bebaskan fikiran-fikiran kamu dan segala apa yang bersangkutan dengan mereka. Tak tengok mereka. Kalau kita tengok apa yang kita tengok mereka ni, apa yang kita nampak? Yang kita nampak adalah diri kita. Apa dia? Diri yang Allah Ta'ala pandang sehingga menerbitkan mereka semua ni sampai kita boleh kenal. Kalau kita nampak. Jadi, tak adalah hubungan dah yang kita kata berhubung dengan mereka, sangkut dengan apa? Dengan segala keadaan macam mereka. Tak ada. Kita bebas dah. Pasal yang kita lihat satu saja. Apa dia? Allah. Kalau kita lihat Allah. Allah yang kita sebut dengan nama. Apa dia? Pandangan yang boleh menerbitkan yang lain kerana diri kita adalah pandangan tu. Pandangan Allah yang boleh menerbit semua yang lain kerana kita menjadi pandangan utama tu. Tu baru kata putus hubungan dengan mereka tu. No? Tiada tanda kamu telah putus dari nafsu-nafsu kamu ialah kamu telah membuang segala usaha dan daya untuk dunia dan perhubungan dengan cara-cara dunia untuk mendapatkan apa-apa faedah dan menghindarkan bahaya, dan kamu janganlah bergerak boleh memberi bekas. Dunia boleh merubah. Dunia boleh menjadikan itu dan ini. Dalam erti kata yang lain, hilanglah daripada kita pandangan mengatakan dunia boleh memberi manfaat dan dunia boleh memberi mudarat. Tak ada kat kita tu. Sebab telah putus dengan dunia. Bukan buang dunia. Pasal saya hidup fikir ni nak suruh buang dunia, tapi duduk tahu mana? Dekat gua mana pun tetap nama ada dunia.
Hak ni senang cerita bagi mudah faham. Dunia tak boleh memberi mudarat dan dunia juga tidak boleh memberi manfaat. Sebab kita tak pernah ada kerana dunia. Kita tak pernah hebat kerana dunia. Kita tak pernah wujud kerana dunia. Kita ni ada hebat dan wujud hanya kerana Tuhan memandang kita. Maka ketika tu terputuslah kita dengan dunia tu. Maka hilanglah segala pergantungan. Macam mana tanda tu berlaku? Pada kita sama saja. Ada ataupun tak ada. Sama saja. No? Kemudian, dia tak bagi faedah dan tak boleh hindar bahaya. Tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Dan kita tak bergerak. Tidak ada gerak dan diam. Kalau untuk kepentingan diri, tak ada. Maksudnya kita tak melihat wujud diri kita. Kita melihat wujud kudrat, iradat, ilmu, hayat Allah. Jadi tak penting. Nak penting apa? Sebab semua kepentingan dah sedia dah. Semua kepentingan dah sedia nyata sebab yang melihat kita sebagai kepentingan itu adalah yang sangat berkuasa. Jadi kita tak nak kepentingan apa pun. Okey. Kerana diri yang melihat itu pun diri yang tidak berkepentingan. Okey. Kemudian dia kata, janganlah kamu bergantung pada diri sendiri tentang perkara yang bersangkutan dengan diri kamu. Kita duk ingat kita boleh olah. Kita duk ingat kita boleh urus. Kita duk ingat kita boleh buat. Kita terlupa. Kita boleh buat olahan tentang diri kita, pengurusan tentang diri kita. No, apa saja tentang diri kita hanya kerana pandangan Tuhan. Kalau kita ambil juga, kita telah menepikan pandangan Tuhan. Sebab pandangan Tuhan tu dah sempurna. Kita nak belek apa lagi? Kalau kita belek juga, kita lebih mulia daripada pandangan tu. Habis. Salah dah. Jadi kita janganlah duk buat bergantung diri pada diri sendiri. Lupa kata kita ni bukan jenis bergantung dan bukan jenis tergantung. Kita jenis qiyamuhu binafsih. Leceh sikit lah abang ni. Kita jenis diri kamu dan menolong diri kamu sendiri. Jangan cuba-cuba nak buat. Pasal apa? Kita adalah kenyataan pertolongan dan perlindungan Allah. Diri kita tu. Dah nyata Tuhan tu memberi perlindungan dan pertolongan. Kita pun nak buat sama, nak lindung juga, nak pulun juga. Kita challenge Tuhan. Kita dah syirik dengan Tuhan. Hang tak percaya kau kata aku ni maha mengurus? Hang tak percaya kau kata aku ini maha mentadbir? Dia sebut dalam Quran, Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi aku, Tuhan yang mentadbir bagi sekalian alam. Hang itulah alam. Kalau aku Tuhan, hang nak tanya apa? Hang nak usah hati apa? Nak risau apa? Aku Tuhan. Aku ni Tuhan yang mencipta, mengurus dan mentadbir. Kenapa hang nak sibuk jaga? Hang patut pandang macam mana aku takbir. Hang patut tengok macam mana aku takbir sampai ada diri hang, ada gerak dan diam hang. Sepatutnya. Tapi hang tak belek, hang sibuk nak jaga diri hang. Hang boleh jaga ke diri hang? Kemudian dia kata lagi, serahlah segala-galanya kepada Allah, kerana dialah yang menjaga dan melihara segala-galanya semenjak dari azali lagi hingga abadi selama-lamanya. Serahlah kat dia. Dia kata aku Rabb al-Alamin, pentadbir bagi sekalian alam. Hang tu saja usik diri hang, tengok diri hang sampai hang lupa kata aku yang duk takbir. Aku yang duk urus. Hang nak ambil alih daripada hang tahu. Hang nak ambil alih dah. Hang mula nak buat dah. Hang terlupa kata semua yang hang buat mai dari aku. Oleh kerana hang rasa hang boleh buat, aku serah diri hang kat diri hang sendiri. Apa jadi? Hang binasa. Hang tak ada. Tiba-tiba hang nak kata hang ada. Hang cuba nak wujud-wujudkan. Maka hang akan membinasakan diri hang sendiri. Melainkan hang sedang kata, segala gerak diam hang, segala daripada tersesat, daripada menjadi dhalin yang tersesat. Dialah yang menjaga kamu dalam perut ibu kamu sebelum kamu lahir, dan dialah yang melihara kamu semasa kamu masih bayi. Tengok, semua urusan dia. Nampak aja macam mak buat, nampak aja macam ayah buat. Wahai, itulah urusan dia.
Kita menikmati urusan. Sekarang kita nak mengetahui bahawa rupa-rupanya gerak dan diam kita ini adalah suatu urusan. Kita lupa, kita ingat kita yang mengurus. Kita lupa kata gerak, diam, faham kita ini satu urusan. Ini adalah satu kerajaan yang ditadbir oleh raja yang bernama Malikin Nas. Raja bagi manusia, dia pentadbir. Dan kita ni kerajaan takbiran. Lah, kita nak takbir sama, tertinggal Tuhan yang mentadbir. Kita selalu nak campur tangan, macam lah kita ni ada tangan. Okey ke tuan-tuan? Senyap sunyi apa? Betul lah. Okey. Tinggal siput babi lah, duduk jalan ni, slow-slow. Tanda kamu telah hilang dari kehendak kamu dengan lakuan dan perbuatan Allah ialah kamu tidak lagi melayan apa-apa hajat dan kamu tidak ada apa-apa matlamat atau tujuan. Tanda kata kita ini dalam layanan Allah, kita tak ada apa-apa lagi tujuan, melainkan tujuan kita Allah. Kita tak ada apa-apa lagi yang kita nak, melainkan kita nak Allah. Kita nak apa? Kita nak tahu. Kita nak tahu kata ni Tuhan sebenarnya. Kita nak tahu tu. Sebab kalau kita tak tahu pun, memang dia ada urus pun. Tapi kita nak tahu supaya betul kita ni menjadi hamba dia. No. Kamu tidak ada lagi keperluan atau maksud kerana kamu tidak ada tujuan atau keperluan lain daripada Allah semata-mata. Kalau bersembang apa pun, kita tanya, untuk apa ni? Kita sembang ni untuk apa? Untuk mengetahui dialah Allah. Kita nikmatilah sembang-sembang, borak-borak tu. Sedangkan Allah Ta'ala itu yang kita kenal dan yang kita tahu. Jadi, perbualan kita tak tersasar daripada perbualan sebenar seorang hamba. Kita tahu Tuhan. Di balik kita bertengkar, kita tahu Tuhan. Di balik kita bagi pendapat, kita tahu Tuhan. Di balik kita merasai, kita tahu Tuhan tu. Maka mengetahui Tuhan itulah matlamat. Kalau tidak, kita mana kita nak berhenti, kita pun tak tahu. Lagu mana kita nak ada kita, kalau kita tak tahu yang tu, kita mulalah mereka. Sekali kita pergi sana, kita jumpa Allah Ta'ala kat sana, kita nak kena jawab dengan dia. Kita mula nak merepek dah. Kita nak merepek sekali dan kita mereka no. Dan lakuan Allah pun terzahir pada kamu dan pada masa pergerakan Allah, pergerakan kehendak dan lakuan Allah itu kamu hanya persiap pada badan. Pasif tu dia nak tulis, silap cetak no. Tenang dalam hati, luas fikiran, mukamu berseri-seri dan jiwamu bertambah subur. Maka kamu akan terlepas dari akan jadi manusia yang cukup cool. No. Lain betul-betul tak elok ni, lain betul-betul celau. Saat ada, saat selok macam biskut Cikmo ada kacang. Dan lakuan Allah pun terzahir pada kamu dan pada masa pergerakan kehendak dan lakuan Allah itu kamu hanya pasif pada badan, tenang dalam hati, luas fikiran, mukamu berseri-seri, jiwamu tambah subur. Maka kamu akan terlepas dari keperluan-keperluan kebendaan kerana kamu telah berhubung dengan pencipta. Nak cerita apa lagi? Kita ada Tuhan. Lah Tuhan kot. Nak risau apa? Kalau kita piduk dengan raja, soal keselamatan kita tak risau. Kita duduk dengan raja. Okey. Soal makan minum kita tak risau. Kita duduk dengan raja. Kan? Soal kita ni lapar semua tak perlu bimbang. Kita duduk dengan raja tu. Soal tempat tidur kita tak perlu risau. Soal pakaian kita tak perlu. Semua kita tak perlu risau. Dia kata muka hang relax ya. Relax lah aku duduk dengan raja. Hang tahu kata aku duduk dengan raja.
Macam tu lah kita dengan Tuhan. Tiba-tiba kita nak tanya hak tu, nak petikai hak ni. Sebab kita duduk dengan diri kita. Cuba duduk dengan Tuhan tu. Lidah abadi akan memanggil kamu. Tuhan sekalian alam akan mengajar kamu. Dan akan memberi pakaian dengan cahaya dan dari dirinya. Dan dengan pakaian kerohanian. Dan akan meletakkan kamu dalam peringkat orang-orang alim yang dulu-dulu. Oh. Ya, apa ada soalan? Tami dulu. Panjang ni, syarah ni. 3 muka surat. Ada apa yang nak diperkatakan dulu? Silakan. Ustaz, Gulam Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, Salam. nak tanya sikit Ustaz ya. Ini Boleh, insyaAllah. saya teringin abuk-abuk dengan tepung bungkui. Teringin sangat. Okey. Keinginan kan. Okey. Tapi saya tahu di Indonesia tak ada. Kenapa ada macam tu Ustaz? Dia main macam tu. Dia main kerana kita melihat kepada Tuhan yang sangat terang pada apa yang kita suka. Yang kita suka itu adalah duduk dalam iradat Tuhan. Yang kita suka itu duduk dalam kudrat Tuhan. Yang kita suka itu duduk dalam ilmu Tuhan. Yang kita suka itu duduk dalam hayat Tuhan. Sebab tu dia main macam tu. Lam. Ya Ustaz, dengar. Terima kasih. Baik. Tepung bungkui tu. Ni Ustaz ada di Kuala Lumpur ke Ustaz? Ya, Lam. Saya ada dekat dengan Lee. Oh, patutlah mereka cari Ustaz. Mereka pergi Sungai Petani. Ustaz tak ada. Oh, tak ada. Saya ada dengan Lee. Boleh. Sudah boleh dengan pelik. Ya, ada soalan. Siapa ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dari keterangan dalam buku ni, bertepatanlah dengan ayat la tataharraku zarratan illa biiznillah kan Ustaz? Ya, betul. Sangat. Tapi bila kita betul pegang dengan ni, ada orang tu setengah dia kata, Mu'tazilah dah tu dia kata. Macam mana Ustaz kita nak hindari benda tu Ustaz? Dia faham macam dia kata Mu'tazilah tak betul. Dia faham daripada faham dia mengatakan selain daripada dia faham tu tak betul, maka dia kata Mu'tazilah tak betul. Kalaulah Mu'tazilah tak betul, masa kan dia bercakap tentang Tuhan. Ya. Tetapi kita nak kerana kita kata kita betul, dan kita kata Mu'tazilah tak betul. Dia kata Mu'tazilah tak betul. Dan kita bercakap yang dia nampak macam menyamai Mu'tazilah, kita ni Mu'tazilah. Inilah kesalahan dia. Dia tak kenal makcik. Oleh kenal kata lagu tu. Lepas tu dia kata kita diberi usaha ikhtiar, dia kata. Kak Makcik kata usaha ikhtiar tu pun dia juga yang bagi ilham kat kita. Makcik kata. Betul ya? Betul ke? Betul ke Ustaz? Lani tanya dia, hang boleh usaha ke nak main ke dunia? Hang boleh ikhtiar ke nak main ke dunia? Ya. Hang boleh ikhtiar dan usaha daripada tak ada kepada ada. Hang boleh usaha ke?
Ya. Kalau dia kata ada usaha ikhtiar, hang boleh usahakan minta kat mak hang nak minum susu waktu umur hang 2 hari. Ya. Kalau dia tanya apa usaha ikhtiar, tak ada. Hang boleh kau usaha untuk memastikan angan-angan hang tu ada, dan pastikan bila dia ada, dia tak boleh tak ada, dia tak kena ada. Boleh kau pastikan kalau kita boleh usaha. Ya. Dia tu Lepas tu makcik kata ke dia, ikhtiari itirari tu hadah tertukar. Kata, kita berikhti. Sambut kawan-kawan main. Dah okey dah. Ya, tak apa Ustaz. Tapi dah betul dah makcik, dah betul dah tu. Ya, tak apalah. Dia kata, makcik kata ke dia, ikhtiari itirari tu Tuhan tetap, makcik kata. Dah, sifat bagi kita yang bernama sunatullah itu adalah ikhtiari. Itu sifat kita. Ya. Itirari tu hak Tuhan tetap kan? Dia tetap dah begitu. Ya. Bila ketetapan Terima kasih. bernama sunatullah, itulah sunatullah. Yang kita mesti ada yang tu. Tengok dah, saya bagi contoh. Makcik? Ya. Ketika Nabi Musa lari daripada Firaun ke Laut Merah, kan? Ya. Lari daripada Firaun pergi ke Laut Merah. Dia tahu tak Tuhan mesti tolong dia? Tak tahu. Tak. Dia yakin tak kata Tuhan mesti bantu dia. Atas sifat Tuhan mesti bantu. Dia yakin tak? Yakin. Tetapi takut ada kat dia tak? Tak takut lah bila dia yakin Ustaz. Tak. Sifat dia sebagai manusia takut. Dah. Ya, sifat semula jadi tu. Ya, takut dah. Tak, itulah sunatullah. Walaupun dia tahu kata Tuhan akan tolong dia, tetapi sifat takut mesti berdiri supaya mengeluarkan iftirari supaya keluar tu. Ya. Ni berkait pula dengan apa? Projek Dakhaf tu Ustaz ya? Ya, betul. Mesti ada harap, mesti ada takut. Nak menyatakan kehambaan, nak menyatakan itulah nilai hamba. Ya. Faham Ustaz. Terima kasih. Baik, Pakcik, sama-sama, Pakcik. Li, Ustaz. Suara Ustaz bergema, melekat, sangkut. Tadi elok dah. Masa Ustaz pakai telinga tu elok dah. Melekat. Dia bergema. Tak boleh. Line tak apa nak cantik dah ni. Tak elok. Tak melekat. Suara Ustaz bergom. Bunyi sangkut. Tadi elok dah. Mula-mula tadi elok dah. Tak apalah, kita dengar sekat mana yang boleh dah, insyaAllah. Baik. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jadi macam Cik Nurimi tadi cakap dia berbual ilmu yang macam tu dengan kenalan dia. Jadi macam kalau macam saya juga, saya ada juga masalah yang sama juga tau, berborak dengan kawan saya tu kan. Tapi bila berborak tu Ustaz, kadang jadi macam berdebat pula. Jadi macam padahal saya cakap tu sebab nak sampaikan dia, nak bagi dia faham macam Ustaz kata diri kita tu lah yang lagi kita patut tengok kan. Jadi macam berdebat. Jadi kadang saya jadi geram juga Ustaz. Jadi nasihat Ustaz kadang kalau jadi macam tu, elok biar je ke? Atau diam. Kenapa kena diam? Sebab macam ni. Okey. Alif makan, Alif minum air kopi. Okey. Alif minum air kopi depan saya. Tiba-tiba dia kata dekat Alif, yang Alif minum tu teh. Alif marah. Marah? Alif kata, aku yang minum. Yang dia kata teh, pasal aku kenal lah mana kopi, mana teh.
borak-borak yang duk berlaku tu macam tu lah. Dia tak meyakini, dia meyakini apa yang dia yakin. Kita meyakini apa yang kita yakin. Okey. Dia cuba nak desak kita meyakini apa yang dia yakin, mestilah gaduh. Okey. Tetapi keyakinan kita dia tak boleh ubah dah. Oh, itu yang jadi macam berdebat, macam tak boleh nak masuk tu. Tinggalkan. Alif, saya rasa Alif ni dia beritahu dekat PU Hafiz, PU Faiz kot. Tu Faiz faham. Dia jumpa PU Faiz dengan ni apa Ustaz Hafiz. Memang dia tak faham. Minum memang lah. Sebab tu fahami apa yang Nabi kata. Fahamilah apa yang Nabi kata. Kami memberitahu kepada mereka sekadar kemampuan akal mereka sahaja. Kalau begitu, bercakap dengan orang bukan ahli, setakat dia boleh faham je. Dia tak boleh faham, kita diam. Nak ajak bertengkar, kita pasal apa tadi tak faham. Pasal aku tak boleh cakap dengan lebih dari ni. Pasal yang bukan faham pun. Oh, okey. Baik Ustaz. Jadi kalau dah sampai satu point tu macam dia macam dah tak boleh pergi tu, elok-elok saya diam je lah Ustaz. Diam. Sembang pasal pasport, sembang pasal rojak bagus. Okey. Okey, baik itu saja Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Baik. Ustaz, pembetulan Ustaz. Ya. Mokcik ni sebenarnya guna akaun no Rimin tu. Mokcik Kamaria. Buat semua tahu ni. Sila ni dah Makcik Kamaria guna akaun anak. Ya, Norimin tu anak. Okey. Tu dia kat belakang geng sopa merah. Siapa nampak awalnya. Ya, apa-apa soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Fazarul Korea. Ya, silakan Fazarul. Cuma nak kongsi pengalaman lah. Okay. Saya Jumaat baru ni semalam saya memang macam terduduk lah, tak boleh nak buat kerja apa semua. Saya macam ada dalam satu keadaan mana otak saya ibarat macam ni lah. Otak saya kata kanan tapi hati saya ke kiri. Kata ke kiri. Jadi dia macam ada berlawanan dekat situ dalam diri saya sampai saya tak boleh nak buat apa-apa. Cuma yang saya mampu buat tu, saya tak pilih mana-mana side, sama ada nak ikut kat otak kanan ataupun kiri. Saya duduk tengah-tengah, kata lantak lah. Tapi waktu tu orang tengok saya macam muka macam nak demam, macam bola lepas menangis apa semua. Saya pun macam tak sedar hari semalam. So itulah saya nak minta juga pandangan Ustaz macam mana nak tempuh keadaan macam tu. Ya. Fazarul, diri tu yang sebenar tu, diri hadut tengah-tengah tu lah yang sebenar. Dia tak terlibat dengan kanan atau kiri. Tetapi dia sangat mengetahui tentang kanan dan dia sangat mengetahui tentang kiri. Tapi dia tak terlibat. Duduklah macam tu. Minta kat Tuhan supaya kita boleh duduk macam tu sepanjang masa. Sebab diri tu diri yang mengeluarkan tentang kanan. Mengeluarkan kefahaman tentang kanan. Diri itu mengeluarkan kefahaman tentang kiri. Tapi diri itu, diri yang tengah tu, dia adalah yang bukan kanan dan dia adalah yang bukan kiri. Maka dia tak terpaut dengan kanan dan kiri. Walaupun antara keduanya berhujah dengan dia. Dia tetap tak terpaut. Sebab diri dia tidak akan terpaut dengan mana-mana keadaan yang berpasangan. Sebab diri dia diri tunggal. Dia tak akan terlibat dengan yang berpasangan. Tetapi dia sangat arif tentang pasang. Duduk kat diri itu, Fazarul, sampai bila-bila. Minta kat Tuhan, kekal dalam diri itu. Terima kasih Ustaz. Tapi betul lah macam selama ni Ustaz Abak, voltage dia memang besar lah. Walaupun tapi memang walaupun bagi nampak macam kecil, tapi bagi saya memang sedih lah semalam. Memang tambah hari Jumaat lah, memang terduduk. Tengok lantai, tak tengok lantai, tengok meja, tengok melantai, sampailah saya boleh communicate balik semalam.
Tanya soalan saya boleh jawab bila dulu tadi. Okey. Okey Ustaz, soalan daripada Zarul. Yang dikatakan akhirat tu macam mana Ustaz? Tak saya cerita tentang pasang, saya cerita tentang tengah. Macam mana dikatakan akhirat? Macam mana dikatakan awalan? Yang mengetahui awal, itulah akhir. Yang abang katakan tengah. Dia tak terlibat dengan akhirat, dia tak terlibat dengan dunia. Dia mengetahui akhirat dan dunia. Sebab dia bukan awal, dia bukan akhir. Okey kah? Siapa tanya? Okey, Zarul. Zarul nak tengok akhirat. Tengok awalnya. Hati Zarul dengan Tuhan macam mana? Kalau hati Zarul dengan Tuhan sekarang ni sangat-sangat dekat. Akhirat agak-agak guna. Kalau di sini Zarul tak dekat dengan Tuhan, agak-agak akhirat macam mana? Sebab sini nama dia alam syahadah, alam penyaksian. Bagaimana kita menyaksi Tuhan terhadap diri kita sehingga kita nampak diri kita itu adalah pandangan Tuhan. Di dunia ni tempat tengok yang tu nama dia syahadah, penyaksian. Macam mana kita tengok Tuhan di balik kita saksi diri kita tu, kita tengok Tuhan macam mana? Okey. Banyak tu. Okey, soalan daripada Faiz. Apakah cara terbaik untuk melakukan diri dalam menghubungi jalan? Apakah cara terbaik untuk istiqamah lah? Jangan tertarik kepada apa-apa pun sehingga kita tinggal diri yang dipandang Tuhan. Jangan tertarik dengan benda tu, tinggal diri yang dipandang Tuhan istimewa. Kita tertarik sampai melihat benda lain istimewa. Jangan duduk macam tu. Duduk macam tu kerana kita telah kufur kepada nikmat yang besar, iaitu diri kita yang Allah Ta'ala kasih cinta rindu, kita kufur kat Tuhan, iaitu kufur pada melihat diri kita tu yang terbaik dalam pandangan Allah, sehingga kita tertarik dengan benda luar. Maka jangan tertarik, lalui saja, bukan tempat pegang. Kita lalui saja. Dapat makan sedap, kita tengok diri kita yang kenal tau. Kita tengok diri kita yang kenal benda sedap, yang tahu benda sedap. Bukan benda kita makan. Kalau kita tak kenal diri kita yang tahu tentang sedap, tahu tentang elok makan, tahu tentang indah makanan tu, maka kita akan menyembah makanan tu. Kita mulia-muliakan dia, kita agung-agungkan dia, dan kita telah letak benda tak kena tempat. Yang mulia, yang agung tu kita tunjuk mulia, agung benda kita tengok. Kita berhenti dalam tu. Maka laluilah hidup tanpa kita sangkut dekat mana-mana bahagian. Kita tetap dengan Tuhan. Ya. Okey, next. Ustaz. Ya, Puan. Ya, Kak. Okey. Kau tertarik betul lah muka surat 29 pada baris ke 6. Ke 6 ni. Lakuan Allah pun terzahir pada kamu. Lakuan Allah terzahir pada kamu. Dan pada masa pergerakan kehendak dan lakuan Allah itu, kamu hanya persiap badan, jasad. Tenang dalam hati itu roh ya. Ya. Luas fikiran mukamu berseri-seri dan jiwa kamu bertambah subur. Maka betul tak? kamu Betul tak kalau abang kata membangun, kita bangunkan diri itu. Terasa Ustaz. Maka kamu akan terlepas dari keperluan kebendaan. Tangan kuasa akan menggerakkan kamu. Lidah abadi akan memanggil kamu. Tuhan sekalian alam akan mengajar kamu. Allahu Akbar ayat ni. Dan akan memberi pakaian dengan cahaya dari diri. Tapi baca Ustaz. Bukan ayat tu Kak. Bukan ayat tu. Diri Kak tu lah. Bukan ayat tu. Diri Kak tu. Bila diri Kak macam tu, tu yang tak boleh sentuh apa tu. Bukan yang Kak lihat tu bukan kehebatan ayat tu. Kehebatan Kak nampak keadaan tu.
Orang nampak Juliet. Ha. Tak apa, menangis tu. Tak kita sembang. Tangan Ustaz. Baik. Apa, tenang. Menangis lah tu. Pasal menangis tu dia bagi dekat. Menangis dia bagi puas. Menangis dia bagi lega. Dia bagi subur badan. Menangis dia bagi jiwa jadi lapang, tenang. Dia bagi stres hilang. Dia bagi tekanan hilang. Sebab menangis kerana Tuhan. Dia bukan menangis lain tu. Dia menangis kerana Tuhan yang Tuhan nyata diri Tuhan ni pada diri dia. Sehingga diri dia tak boleh tanggung. Bila diri dia tak boleh tanggung, dia akan vibrate. Dia akan menggetarkan diri. Tuhan kata, barang siapa mengingatiku maka menggetarlah hati-hati mereka. Nampak? Itu pasal kita. Pasal badan tak tahan, dia jadi vibration. Dia akan vibrate semua benda dalam badan ni. Sehingga berlakulah vibration tu dekat kelenjar air mata. Tears gland ni. Kelenjar air mata ni dia bergegar dengan hertz yang tinggi. Dia akan buat keluar semua air mata tu bagi kering supaya stres yang ada dalam badan, tekanan yang ada dalam ni ikut serta dengan air mata tu keluar. Maka ketika itulah badan jadi subur. Tuhan tunjuklah gunung berapi meletup, dia buat keluar lava. Bila habis semua getaran tu, tanah tu akan jadi subur. Inilah alamnya, inilah alam kita, inilah alam dia. Tepat tunjuk, tengok gunung berapi tu. Tak dulu tu, kita macam gunung berapi tu. Okey. Lah dia double kan. Di mana habis? Ada apa? Ustaz, Ya. sebenar-benar fana tu apa Ustaz? Tu fana tu macam kak rohani duk lalu selalu. Tu fana hilang habis. Ya. Tapi Hilang. bila satu sah. Hilang Ya. dia tenggelam dalam lakuan Allah. Maka kalau diri duduk juga, diri tu mesti fana. Dan fana tu adalah besar. Tak ada lagi dah diri. Yang ada adalah sifat Allah semata-mata. Ketika tu dah kita Nabi kata, saat-saat. Orang biasa ni dengan Tuhan dia rasa saat-saat. Tetapi Rasul dan Nabi rasa sepanjang masa. Tapi akan sampai satu tahap bahawa kita boleh tenang dah Ustaz kan? Ya. Tapi lebih baik kita duduk dalam keadaan biasa aja, walaupun dalam cukup tension, tapi kita biasa aja. Sebab Nabi duduk macam tu. Ya. Sebab kalau kita dalam masyarakat, orang pandai lain pula kan? Mesti lain, wajib lain. Kalau kita pergi cakap, kita pergi habang mereka akan kata, hang ni mesti ada kena buatan orang. Itu yang akan dihabang. Hang ni kena sihir ni, apa lagi kepala bandar apa ni. Ya Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita betul-betul berpegang dengan ayat tu, makhluk tidak boleh memberi bekas dengan kuat, dengan tidak izin Allah. InsyaAllah segala benda yang mari nak kena kita terhindar Ustaz. Betul. Sebab bila kita kata Tuhan itu kaya Tuhan itu dia reflect main kat kita. Apa dia? Semua benda yang kita buat tak boleh memberi bekas. Kalau bagi bekas juga adalah dengan quwwata illa billah. Diri manusia tak boleh apa-apa sebab manusia bukan kaya. Kaya Tuhan itu tidak memberi bekas apapun atas dunia ni walaupun sebesar zarah, tak boleh memberi sebarang manfaat dan mudarat. Kalau main manfaat, itu sifat Allah. Kalau main mudarat, itu sifat Allah. Bukan makhluk tu. Itulah nama dia Al-Ghaniyun, yang maha kaya. Maka Betul. Terima kasih Ustaz. baik makcik. Yang maha kaya tu nak tengok di mana? Tengok dekat yang bernama insan. Zahirlah yang maha kaya. Soalan. Ini yang boleh kita baca soalan line problem. Tanya.
Tanya guna mic boleh. Tanya guna mic senang. Tak payah tulis. Saya tak ada nak baca sebab dia duduk start lepas tu dia hilang di mana. Macam. Tu lah. Baik tahun ni. Belum ni. Ustaz. Ya, makcik. Siapa? Fauzia, ya. Maknanya guru yang terbaik adalah diri sendirilah. Ya. Guru yang paling baik adalah Tuhan. Tetapi dia tunjuk diri kita. Dia tak tunjuk diri dia. Dia tunjuk diri kita. Maka guru yang paling baik, apa yang dia letak dekat kita di belakang jasad, di belakang roh. Roh duduk depan dia, jasad duduk depan roh. Dia tu yang tersembunyi itulah yang menjadi guru yang paling mursyid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Nur, silakan. Ustaz, macam mana nak hilangkan rasa yang ceramah hari Rabu macam tu? Hari Rabu tak faham. Hari Rabu macam mana? Syarahan hari Rabu. Tapi rasa perasaan tu dia masih masa Ustaz kata nanti tidur jangan tutup lampu kan? Masa saya dari kelas tu sampai ni saya belum tutup lampu lagi. Okey, tak apa. Sampai dia melihat diri tu matang, nanti tutup Kematangan tu kena ada. Sebab Nabi mengajar Islam 23 tahun. Supaya Islam tu matang. Walhal Tuhan boleh ajar je Islam tu dalam masa 10 minit. Tetapi nak bagi Islam betul-betul matang. Begitu yang terjadi pada Nur. Dia nak bagi keadaan tu matang. Nanti diganti lah, jangan risau. Oh. Terima kasih. Ya. Okey, Ustaz, cerita sikit Ustaz mana satu gitar ni Ustaz? Mana satu gitar? Okey. Gitar tu yang makan nasi. Tu gitar. Yang minum air, yang bergerak, pusing kanan, pusing kiri, yang bercakap, yang berangan, tu semua gitar. Yang mana Tuhan? Yang ditengok sampai kita boleh berdiri, makan, tidur. Tu Tuhan. Jadi jangan duk abang, ni semua Tuhan. Bohong sangat macam tu. Jangan duk abang kat orang, ni semua Tuhan lah, ni semua Tuhan lah. Tak ada ni semua kita. Terus saya duk bohong kata ni semua Tuhan. Yang kata kita ni, yang boleh ingat dengan keadaan bercakap, tu kita. Yang boleh ingat dengan keadaan mendengar, itu kita. No? Yang boleh berangan-angan dengan sesuatu yang belum main, itu kita. Yang Tuhan ni, diri kita yang dilihat sampai boleh terbit itu semua, itu Tuhan. Sebab tu Tuhan dia main dengan tak ada nama. Kita yang mengeluarkan nama. Tuhan dia main dalam keadaan dia tak ada nama, tak ada rupa, tak ada bentuk, tak ada keadaan. Kita yang mengeluarkan apa tu daripada diri kita yang melihat Tuhan keadaannya kosong, kita menerbitkan kerana kesempurnaan ilmu tu. Maka semua tu kita lah. Ustaz. Ya. Berulang sekali Ustaz. Tak maaf lah kalau soalan saya tanya ni nampak macam soalan bodoh apa, saya tak kerti. Okey. Dia ada Ustaz tu cakap ada agama Buddha, Hindu, Majusi kan? Ya. Sebenarnya agama tu ada ke Ustaz? Agama tu tak ada. Kalau ada jalan hidup, zalimlah Tuhan. Pasal apa hang bagi dekat dia ni jalan hidup ni, hang bagi dekat dia tu jalan hidup tu. Agama ni bila kita mengeluarkan, bila kita terbit cara nak hidup, barulah keluar agama tu. Dia nak abang kata adil, jalan hidup. Jalan hidup yang macam mana? Mengesahkan Allah. Meletakkan satu-satunya dalam wujud ini Allah. Dan kerana kefahaman, pengetahuan tentang Allah itu tidak bersamaan,
maka dia mengiyakan apa yang Tuhan pandang, apa yang Tuhan tahu, apa yang Tuhan berti, iaitu diri dia. Maka jalan ke arah itulah dia sebut dengan ad-din. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai di sisi Allah adalah Islam. Kalau begitu, diri Islam tu diri lagu mana? Diri yang tidak mengiyakan yang lain. Kalau dia tahu itulah Tuhan, maka diri itu diri agama. Pasal apa? Pasal nak membedakan. Zat lagi Yahudi kata, ni jalan betul. Nasrani kata ni lah hak betul. Majusi kata ni yang betul. Jadi hak betul lagu mana yang kata orang yang betul kan Tuhan ni macam mana? Yang membetulkan apa yang Tuhan pandang. Apa yang Tuhan pandang betul? Yang Tuhan pandang betul adalah Muhammadur Rasulullah. Adakah dekat Yahudi? Adakah dekat Nasrani? Adakah dekat Majusi? Kalau tak ada, jalan hidup hang mempertuhankan apa yang hang fikir, bukan yang Tuhan bagi tahu. Hang yang fikir, maka nak bezakan tu dia buat agama. Kalau tidak, serupa dia claim lah Tuhan aku lah, betul lah. Tapi benda apa yang hang faham Tuhan tu, dia pandang apa? Position dia macam mana? Maka baru keadaan itu disebut agama. Terima kasih. Baik. Kita sikit puji ni. Puji ini adalah kekaguman diri. Kekaguman yang ada dalam ilmu, yang ada dalam diri. Memandang tentang ketakjuban yang dipandang, maka dinamakan puji. Apa yang takjub? Diri yang dipandang Allah. Apa yang betul-betul takjub? Allah. Allah ini satu ketakjuban. Tetapi kerana dia mengatakan laisa, tak menyamai dengan apa-apa yang dia buat, maka apa yang ditakjubi Tuhan. Kalau begitu dia tak menyamai, apa yang kita nak puji? Puji sifat dia, puji perangai dia. Apa dia sifat dia, apa dia perangai dia? Manusia. Itulah sifat dan itulah perangai Tuhan. Maka apa yang kita puji? Yang dipandang Tuhan tu. Maknanya Ustaz, Muhammad tu tempat puji. Muhammad tu lah tempat puji. Dia duk abang lah nama dia pun yang terpuji. Kalau begitu, tak sebut lain lah. Sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Clear semua. Semua benda clear. You know ya. Okay. Alhamdulillah. Okey. Lagi ada soalan? Boleh tolong baca, kalau orang tulis tu tolong baca. Boleh baca. Kalau begitu, yang 39 orang yang ada dalam grup ni malam ni, yang itulah yang dinamakan Mahmud. Yang tu dinamakan Muhammad. Itulah Muhammad tu. Diri yang hebat, diri yang sempurna. Tidak ada tempat pengeluaran, tidak ada tempat terbit, bukan ada awal, tidak ada penyudah, bukan ada kesamaan, tidak ada penyamaan. Diri dia berdiri macam tu je. Maka itulah puji. Bukan dipuji, bukan memuji, tapi itulah pujian. Kalau kita memuji, tentu yang memuji lebih indah daripada yang dipuji. Okay, masa Datuk Nabi bagi nama tu sebenarnya satu peristiwa yang sangat hebat lah. Apa dia macam orang heran, orang tanya dia, mana hang boleh nama Muhammad ni? Dia kata dewa bagi. Aku mimpi dewa kata ambuh nama ni. Depa akan dewa banyak.
Dewa tu, dewa sakti, dewa tu, kepala bana apa ke dewa semua penuh dengan dewa, dia percaya tu. Maka Tuhan tunjuk dekat dia pada salah silah daripada yang kafir lah keluarnya yang beriman. Sebab Tuhan kata daripada yang matilah keluar yang hidup. Itulah Tuhan nak tunjuk. Walaupun dia kafir, aku terbitkan yang beriman daripada dia. Pasal apa? Aku tidak ada kaitan dengan undang-undang. Aku tidak ada kaitan dengan protokol. Buat macam ni, kena jadi macam ni. Nak bagi jadi mesti kena buat macam ni. Tuhan kata, bukan kat aku lah, kat hang tu. Lepas tu Yahudi tak boleh claim kan? Nak claim apa? Dia nak claim benda apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Syaiful. Jadi Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Jadi kita ni sebagai pemegang amanah kepujian tu Ustaz. Ya, jangan bagi dia tercalar. Jangan bagi dia rosak. Jangan remeh-remehkan dia. Jangan pandang rendah dekat dia. Jangan letak dia tempat tak kena. Jangan jadikan dia benda yang perlu baru pakai. Jadi jangan jadikan dia benda jualan. Jangan jadikan dia dagangan. Sebab dia tidak terlibat dengan apa-apa pun. Berat Ustaz, berat. Sebab tu amanah tu berat. Sebab tu Tuhan bagi kat bumi. Bumi tak mau. Bagi kat malaikat. Malaikat tak mau. Bagi dekat jin. Jin tolak. Bagi dekat alam. Alam reject. Bagi dekat Adam. Adam kata aku mau. Baik, Ustaz, bila aku mau, kita dapat pengu. Berat Ustaz. Berat Ustaz. Sangat berat. Bukan berat biasa ni. Ni berat bukan main-main. Sangat berat nak jaga amanah tu. Bukan senang. Berat, kita meremehkan diri dia. Kerana kita menyangka kan dia ni benda yang nak pakai baru ambil. Oh, kita meremehkan dia. Tak boleh buat apa Ustaz. Tunduk kepala lagi Ustaz. Tani yang Nabi kata aku tak abang kat hampa. Tu dah betul apa tahu. Kerana saat lagi hampa jadi yang cukup-cukup membinasakan. Sayyidina Ali kata aku tak beritahu yang belah kiri. Tapi kalau tahu apa bunuh aku. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik Syaiful, baik Syaiful. Ya, tu memang lembik semalam saya rasa macam tu lah bila dia berdiri. Bila dia bangun, dia berdiri, tubuh mesti hilang. Tubuh mesti hancurnya bila dia berdiri. Ni bukan ada heran, bukan ada risau, bukan ada celaru, bukan ada pening. Dia tak heran apa pun sebab dia diri yang tak disentuh. Diri yang siapa pun tak boleh buat apa. Ustaz. Ya, sebut. Diri yang di tengah tu lah Ustaz tau. Ya, diri yang Tuhan kata telah kujadikan langit dan bumi dan di antara keduanya. Di antara keduanya itulah diri tu kan. Amai macam mana pun dia tak terlibat kan tu. Dia tak terikat langsung. Hampa sedih dia ada, hampa suka dia ada, hampa marah dia ada, hampa bengang dia ada juga. Tapi dia cukup tahu semua situasi tu. Dia boleh relax lah tu. Ya, sebab diri tu diri yang tak terlibat dengan apa-apa pun. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, siapa baik insyaAllah. Diri yang mengetahui kebaikan melalui keburukan kan Ustaz? Ya, mengetahui kebaikan kerana dua-dua tu adalah satu pada dia. Dua pada mereka. Baik dan buruk tu luar dia. Dia tu adalah yang memahami baik dan buruk. Maka bila dia tahu baik, di situlah dia tahu buruk. Bila dia tahu buruk, di situlah dia tahu baik. Maka bukan ada pada baik, bukan ada pada buruk, ada dekat dia yang tahu. Setelah dia memahami yang dia dipandang Allah Ustaz. Ya.
Macam kita mengetahui ibrah daripada iblis kan. Ya. Sebab tu, diri iblis tu diri kita. Kalau kita tak tahu, tak faham tu, kita lebih mirip kepada dia daripada mirip kepada diri sebenar. Jadi kita membangun. Macam mana? Jadi faham tu automatik kita membangun diri iblis tu lah. Ha? Sebab tu kita mudah jadi terpengaruh macam tu. Kita buat benda-benda yang macam iblis buat. Ya betul. Okey. Okey. Ustaz dengan dosa macam apa semua tak layak sangat ni. Tak apa duk dosa tu pergi lama sikit. Baru diri tu relai. Baru dah sedap. Duduk pergi lama sikit, relai. Dia bangun-bangun sakit, bangun bersih tu. Baik Ustaz, insya-Allah. Baik. Okay, next. Tak ada bateri jadi pening. Okay, silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Zarif. Ya, nak tanya sikit. Bila kita cuba mengiyakan sifat-sifat Tuhan dalam segala benda yang kita pandang, dia akan jadi macam semua benda tu jadi lambat. Macam nak kena lalu fikiran dulu. Lepas tu tindakan kita pun akan jadi slow. Adakah betul macam tu Ustaz? Ataupun masih jauh lagi? Jauh lagi. Sebenarnya kita tak boleh slow pun. Diri kita yang mengetahui ni dia laju sangat. Lebih laju daripada segala-galanya. Itu tu kita terikat dengan diri. Kita terikat dengan diri luar yang kita tengok. Maka dia akan memperlahankan kita. Kalau kita tak terikat, kita tetap laju. Sebab dia memang laju pun. Walaupun kita cuba nak cari-cari sifat Tuhan di sebalik semua benda, sepatutnya laju, no? Baik. Sepatutnya laju. Pasal diri tu bukan diri yang biasa. Dia diri luar biasa. Baik Ustaz. Terima kasih. Baik Zarif, sama-sama insya-Allah. Okey Ustaz. Macam contoh baru ni, satu tanda tu nampak macam dia dah bagi. Okey. Tapi nak bagi dia clear Ustaz. Macam mana Ustaz supaya kita boleh guna untuk kebajikan Ustaz? Apa yang dia bagi? Macam baru dia Ustaz pancit tu. Petang tu saya. Okey. Nak tahu apa dia Ustaz? Dia tu dia panggil, kalau kita dah panggil insting, gerak rasa. Sebab dia dah berada dalam ilmu. Maka bila dia nak tunjuk tentang sifat pertolongan, dia bangkitkan, cuma kita punya detect lemah sikit. Kita tak tahu apa dia. Benar dia nak abang lah. Deja vu, boleh abang. Kalau kata bahasa deja vu pun boleh juga. Jadi nak bagi clear tu Ustaz, supaya kita maknanya alert lah. Kita kena ada selalu bahawa Allah Ta'ala selalu meletakkan kita keistimewaan sehingga dia menunjukkan, dia bagi hint supaya kita terbangkit dengan hint tu. Kadang-kadang dia main melalui benda, kadang-kadang dia main melalui binatang, kadang-kadang dia main melalui suasana. Walhan Tuhan nak beritahu, tak lagi akan berlaku sekarang ni. Atau dia main melalui mimpi. Macam tu lah. Bila Tuhan nak tunjuk kata aku maha menjaga. Baik. Ya, silakan. Hari ni Ghazali tak boleh baca sebab tak boleh nak cakap dalam tu sebab line macam apa tau. Lepas tu dia jadi humming, dia double punya voice. Lepas tu dia melantun-lantun. Okey, ini daripada Muhammad Nizam. Dia tanya, awak macam pernah bahasa dalam media seseorang ni? Sebab tu saya kata sekarang ni mic kita
melihat apa yang kita dah tahu dulu. Kita dah lalu dah pun dulu ni. Cuma bila main ke dunia ni dilupai oleh tubuh. Tubuh melupakan yang kita pernah berjumpa. Maknanya Ustaz dah jenuh dah heret kita Ustaz. Ya, kenangan itu ya. Kau sebut kenangan itu. Betul kalau kita nak kata dalam bahasa Ustaz. Ya. CD tu dah siap kan? Ya, benar. Terben dah. CD tempat TV je Ustaz. Ya. Bolehlah kalau kita flashback pun bolehlah. Okay, next. Silakan. Soalan. Silakan. Saya nak kata apa dekat tuan-tuan, saya tak tahu sebab diri tuan-tuan penuh dalam diri saya. Saya nak kata apa? Kata tuan-tuan exhaust sendiri ya. Assalamualaikum Tuan Ustaz. Salam Hisham. Ustaz, minta maaf nak tanya, nak minta Ustaz ulang sekali lagi yang Ustaz kata jangan lihat kepada benda yang dipandang, tapi lihat kepada Hisham. Halo? Hisham? Dah, mana pergi pula? Hisham? Hello. Cerita sekali. Dengar Ustaz. Okey. Cerita sekali lagi. Saya tak apa clear. Tadi Ustaz kata jangan lihat dia yang dipandang. Okey. Tadi Ustaz kata jangan lihat benda yang dipandang. Okey. Lihatlah kepada dia yang memandang. Okey. Macam mana kita itu Ustaz? Okey. Dia yang memandang. Okey. Tengok nah. Okey, saya nak beritahu ni. Isya ada anak ah. Berapa orang? Ada Ustaz. Okey. Bila tengok anak rasa apa? Sayang tu terbit dari mana? Kerana tengok anak ke sayang tu ada dekat Syam? Syam tu tengok sayang tu ada dekat anak. Wahab tu ada dekat anak. Ada dekat Syam. Kalau sayang tu tak ada dekat Syam, macam mana Syam boleh tengok dan boleh sayang ada? Tetapi Syam tak mengetahui yang sayang tu ada dekat Syam. Yang gambar anak tu ada dekat Syam. Semua tu ada dekat Syam. Baru Syam boleh sayang. Kalau benda-benda tu tak ada dekat Syam, Syam nak sayang macam mana? Masalahnya, Syam pergi berhenti dekat anak. Syam tak tengok diri Syam yang ada tentang anak tu. Baik Ustaz, faham. Ada orang tanya. Oh, lain clear. Atau dah tak ada, atau cuma roh nyawa tak ada, atau keduanya ada. Koma ni bukan ada kena mengenal dengan roh. Semua tu koma ini adalah fizikal tu. Sistem saraf tu. Dia bukan ada kena mengenal dengan roh. Sebab tu dia bukan mati pun. Tapi dia tak boleh hidup sebab fizikal dia. Fizikal dia, urat saraf dia, sel dia semua off. Dia technically lah. Technical lah. Dia tak kena mengenal roh. Kalau dia kena mengenal roh, dia mati dah. Maknanya roh ada tu. Ada, tetapi sistem luar dia. Sebab tu kena jaga sistem luar. Apa dia? Dengar ada darah tinggi. Dia koma main-main.
Jangan bagi tekanan darah melampau, jangan bagi garam lebih. Itu Tuhan kata jaga makanan. Penyakit mana bukan pasal itu. Pasal penyakit mana dia makan tak? Nabi kata, segala kebaikan main dari perut, segala kejahatan pun main dari perut. Jagalah perut. Tolak macam segala bas, segala kereta lori semua makan. Betul kenapa? Oh ni macam mana koma? Nah, sistem badan dia dia nak dibuat apa? Rasa duduk di diri, rasa duduk di sel otak. Roh lagu mana hebat pun, sel otak rosak, roh tak boleh buat apa-apa dah. Sebab tu, Tuhan kata dekat Nabi Musa, tinggalkan keduanya, roh pun tinggal, jasad pun tinggal, hamil lagu dah, sebab dua-dua kena pakai apa? Hebat roh kena ada badan, hebat badan kena ada roh, dua-dua tak hebat. Yang hebat Tuhan tu. Okey. Okey, nanti Ustaz. Kat sana macam ni juga kan Ustaz? Mestilah. Takkan manis gula yang dari tebu tak semua dengan manis gula yang masuk lantai. Manis gula ni dari tebu. Kan? Takkan minum teh ada gula juga ni. Apalah dia buat main pula. Ya Allah. Everything. Masya Allah. Thank you. Thank you. Ya. Macam mana dengan kenangan sebelum ni yang selama ni tak sedap kali-kali minta apa Tuhan, ya Allah, ampunkan dosa. Sudah selesai buat kenangan tu. Dekat Tuhan, sebenarnya aku ni dengan adik. Terus selesai semua masalah tu, jangan bimbang. Baik. Okey. Tadi siang, okey. Ustaz. Ya, silakan. Sebenarnya rasa berat je nak cerita ni. Apa cerita bagi sesi lepas Ustaz kata kan, kita duduk dalam keadaan iftirasi, letak tangan tak faham apa semua tu, dia pandang antara dua mata kan. Ya, betul. Makcik buat rasa pening. Makcik buat rasa pening. Okey. Tapi satu malam makcik mimpi. Ya. Makcik cari guru. Ni makcik anggap ustaz makcik anggap ustaz ni guru kan, makcik ceritalah ni. Jadi satu malam makcik mimpi duduk dalam keadaan gitu. Ya. Tiba-tiba satu cahaya mari terus tuju makcik, dia betul-betul panuh di dahi makcik. Ya. Jadi bila jadi gitu kan Ustaz, tubuh makcik berkecai kena panuh cahaya tu. Apa maksud tu Ustaz? Maksudnya diri tu, diri yang sebenar tu. Diri yang kata kalau kita tahu dia akan diperlihatkan diri. Inilah kamu. Dia nak beritahu kat makcik, inilah kamu yang sebenar. Berada di antara dua tempat yang tinggi. Kepala ni tempat tertinggi bagi alam. Kepala kita. Kalau semua terbit main dari sini. Maka akulah yang tertinggi berada di antara keduanya. Kalau alam itu gelap, akulah yang mengetahui. Kalau alam itu cerah, akulah yang mengetahui. Maka di antara keduanya, yang menjadi tunggalnya adalah diri yang pakcik kata ditunjuk dengan cahaya masuk di antara keduanya. Dekat dahi. Itu dia nampak simbol benda dua semua. Yang mengetahui itu adalah diri cahaya tu lah. Diri yang makcik mimpi. Diri makcik tu lah. Tu diri sebenar tu. Ya, berkecai diri makcik Ustaz. Ya, tidak, Tuhan tak katalah kalau kamu lihat aku turunkan diri kamu. Dia kata. Tapi dia apa? Lau anzalna hadzal Quran
Kalau kamu tengok Quran itu turun, Tuhan nak apa betul-betul? Kalau kamu tengok aku turunkan diri kamu tu pada sebuah gunung, kamu akan tengok gunung tu kecai. Gunung tu hancur. Tu yang makcik nampak kecai tu. Ayat tu lah nak cerita. Ya. Tapi guru dalam tu dia pesan ke makcik, jangan cakap banyak. Dia kata, ya. Dia pesan jangan cakap banyak. Bermaknanya kita tak boleh buka sebarangnya orang lah Ustaz ya. Sebab dia akan menimbulkan fitnah. Ya. Biasa kalau cerita benar ni dia akan kata ni merepek banyak. Sebab yakin dia lain, faham dia lain, kenal dia lain, kita bercerita ni habis ya. So, diam. Kalau cerita ahli yang sedikit yang faham supaya tak menimbulkan fitnah. Ahli yang faham, dia akan dengar, dia akan diam. Habis sangat jawapan dia kata, oh baguslah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik makcik. Baitul Ma'mur ini adalah tempat mulia bagi malaikat. Tempat tawaf bagi malaikat. Tempat pusing bagi malaikat. Apa dia tu? Itulah diri manusia. Jiwa yang dekat dengan Tuhan itulah Baitul Ma'mur. Cerita Nabi Ibrahim pergi sandak-sandak di Baitul Ma'mur. Sekarang ni, dengar sini semua yang ada dalam ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan tak ada, apa cerita pun tak ada. Tuan-tuan main apa-apa tak ada. Sekarang ni cerita bukan benda yang tuan-tuan tengok. Cerita tu adalah diri tuan-tuan. Apa saja yang tuan-tuan tengok adalah diri tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada, tuan-tuan main apa-apa. Tuhan tak ada, Rasul tak ada, siapa pun tak ada. Tuan-tuan ada, baru semua ni ada. Lalu Tuhan kata, tengoklah diri hang. Sebab segala-galanya adalah hang. Kita tak nilai diri itu, dia cerita hang ni. Cerita hang ni. Nak cerita tu hang yang nak kena cerita. Cuba hang tak ada. Nak cerita hang tahu hang. Hang cerita, aku semalam mimpi pergi ke langit. Langit kan hebat, hang hebat. Kalau hang tak ada, cerita langit. Kalau begitu, yang ada benda ni langit ke hang? Hang yang ada bukan langit. Langit tu terbit, nak tunjuk diri hang. Langit kata, bukan aku. Hang. Kenapa hang tengok aku pula? Aku kan ada nilai apa-apa. Yang ada nilai hang. Nama aku hang yang sebut. Tiba-tiba hang tengok aku hebat hang tak? Tengok. Diri kita yang tertinggi, yang mendekati Tuhan, tu dah langit. Cerita langit tak tahu lagi duduk dalam ni dia buat swab check COVID-19. Diri yang makcik kata tu betul tak? Tu diri kita. Diri kita semua macam tu. Cuma Tuhan berkenai ikut diri dia. Ikut kadar dia. Dia berkenai ikut kadar orang tu. Tak, pukul 11 lah. Ya Allah. Minum. Tak mahu tuan-tuan, saya minum air Ustaz. Ustaz. Ya lah. Ustaz duduk Kuala Lumpur, duduk di mana? Ya, sekarang berada di Padang Balang, Gombak. Pesantren. Tapi tak terapung lagi lah. Siapa nak jumpa Ahmad ya? Saya ada di sini sampai esok. Pukul 12. Mintalah dekat Ghazali Ramli Bergembira. Dia ada location. Bahagia apabila diri membangun kerana memandang Allah Ta'ala terhadap kita. Kita bahagia kerana diri itu membangun. Kerana kita memandang Tuhan melihat kita satu-satunya
benda yang terbaik dalam pandangan dia. Bagi Jadi Ustaz, Islam ni bukan agama untuk kita murung, Ustaz. Ya, nak sedih-sedih pasal apa? Murung ni hanyalah bila kena N1, H1, N1. Semua burung. Baru kena burung. Sebab tu Nabi Muhammad berbina Madinah, Ustaz. Ya, nama dia Madani. Nama dia Madan. Madan ni perkataan Arab memberi maksud yang maju. Madinah itu maksudnya negeri yang maju. Lepas tu orang putih guna pakai, dia panggil modern. Maju. Kata Islam baru majuan. Dia orang melihat Islam ni macam berat. Siapa masuk Islam berat. Siapa masuk Islam tension. Masuk Islam dia neraka. Masuk Islam dia azab. Apa Islam lah begitu? Wahai Islam adalah agama yang syumul. Luas. Agama yang sangat hanif, lurus. Dan agama yang sangat selamat. Tenang. Siapa masuk Islam, mana ada gabra. Hiduplah Islam gabra. Gabra lah pergi minta tolong. Kan? Duk gabra dengan Alung, Tuhan kata Alung dengan aku, Alung lebih hebat daripada aku. Tapi duduk dengan Alung, esok Ham dengan Alung, aku tendang masuk neraka lebih kau. Maknanya Ustaz, salah sendiri lah Ustaz. Saya kata dah, tak pernah terbit daripada Tuhan, tak pernah terbit daripada Nabi. Apa yang tak kenal semua terbit daripada diri. Pasal Tuhan kata, aku tengok Ham bukan macam tu. Yang macam tu Tuhan. Aku tengok Ham tetap tengok yang cukup indah. Pasal apa main buruk dari Ham? Aku tak nak tengok Ham buruk. Kalau aku tengok buruk, aku tengok Ham celaka, aku tengok Ham, aku tak buat Firaun. Sebab aku tahu Firaun selalu. Tetapi celaka bukan aku tengok dia, celaka bukan dia tengok dia. Boleh tak saya kata Ustaz, sebenarnya Islam ni, Islam ni, Yahudi ni, dia bagi kita belenggu. Bagi kita down. Dia tak bagi kita bangun. Kita tak boleh stand tu. Kita kena stand down. Lalu lockdown misalnya. Apa benda di lockdown dengan faham kita sendiri. Sangka kita sendiri. Nanti kita buat ni, Tuhan buat kita dalam neraka. Tahu lah. Yang bagi down bukan Tuhan, yang bagi down bukan Quran. Yang bagi down hang sendiri. Hang tak begitu. Tuhan kata, aku tak pernah tengok hang macam tu. Kalau aku tengok hang macam tu, baik aku tak buat hang. Sebab aku tahu hang selalu. Tapi, adakah hang selalu? Pasal apa hang tak boleh selalu? Pasal hang main dari aku, takkan aku selalu. Takkan aku ni boleh pergi orang jadi selalu sebab aku hebat. Ya buat selalu kan? Sebab kebolehan tu, semua letak kan? Okey Ustaz, cerita sikit. Islam tu sebenarnya dia tunai Ustaz. Jangan Ustaz. Dia bukan hutang-hutang ni Ustaz. Nah, dan paling pasti bukan keterpaksaan. Dia agama bebas. Dia bebas, bukan terpaksa dan dibelenggu. Bebas kenapa? Melihat akan ketuhanan, memahami akan ketuhanan, membangunlah diri itu menjadi undang-undang. Hak ni tak boleh buat. Pasal ketuhanan ni hak ni tak boleh buat. Baru jadi undang-undang. Pergi berada lemah, ambil undang-undang jaga hang. Ampun hang tu. Patut hang undang-undang. Pasal apa hang undang-undang? Pasal Tuhan. Diri yang sangat sophisticated, maka aku melihat diri itu terbangunlah aku menjadi undang-undang. Bukan semua boleh, hang ni tak boleh. I don't know lah you people. What the... Very stubborn. Okay. Silakan. Ada lagi? Ingat dah, di mana habis? Tanya. Beri apa? Dia tanya soalan. Okey, Allah, terima kasih banyak dalam banyak-banyak Ustaz dia berikan kami sesedikit jawapan yang saya cari selama ini. Oh, Alhamdulillah. Ustaz, nak tanya sikit. Ya, Kak. Minggu ni banyak sikitlah kejadian. Masa Rabu yang malam tu kita ada kelas, pagi tu suami Kak kemalangan dengan Nurul lah. Tapi tak adalah sampai masuk wad.
Okey. Kemudian semalam Kak terpotong tangan Kak dengan pisau. Ya. Tadi pula ulat masuk dalam telinga Kak sampai pergi klinik lah. Okey. Jadi teguran suami yang untuk terpotong tangan tu, luka tu dalam jugalah. Dan kejadian masuk ulat dalam telinga tu adalah Allah nak didik Kak sebab Kak ni mudah panik, mudah gabra lah macam Ustaz kata tadi. Tapi suami Kak kata ini adalah kerana cuai dan kelalaian. Tapi Kak kata adakah ini teguran atau didikan daripada Allah kerana sifat Kak yang mudah panik, gabra ke? Tak tahulah Kak. Betul macam tu. Supaya Kak faham kebenaran yang Nabi kata tentang kalimah takdis. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Kamu tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Tuhan. Itu kebenarannya. Maka apa dia tu? Dia nak bawa Kak selalu bergantung dengan dia. Dengan kalimah aja. Bergantung dengan kalimah basmalah. Selalu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku bergantung dengan kalimah kesucian. Subhanallah. Nak suruh bergantung dengan kalimah suci. Dengan kalimah habaq mulia. Alhamdulillah. Tak bergantung dengan kalimah tak melihat apa-apa pun. Gantung dengan tasdik la ilaha illallah. Dan nak bergantung pula dengan Tuhan dengan kalimah keampunan. Astaghfirullahalazim. Tuhan ajak yang tu lah semua perkara-perkara tu. Okey Ustaz, kita ada 45. Okey. Semua dalam ni Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik Kak. Kerana kita nak bina dengan satu faham ni Ustaz. Ya. Macam mana kita nak didik semua. Saya senang je. Abang bertahun dah ni. Saya abang 7-8 tahun dah ni. Tengok semua orang adalah tengok diri kita. Didik semua. Jangan tengok orang tu orang. Orang lain ni orang lain. Tengok siapa pun. Sebenarnya kita tengok diri kita. Terbangunlah orang. Terbangunlah dia makan jamaah. Okey. Dengar tak tu? Dengar dah. Saya abang banyak kali lah. Dengar. Macam kata tadilah. Penting kan yang memandang bukan yang dipandang lah. Ya, yang memandang tu melihat keakuan diri dia. Melihat semua benda adalah diri dia. Bila diri dia, takkan benda buruk yang dia nak buat. Dia mesti buat benda elok sebab diri dia. Dia senyum kat orang sebab dengan apa pun dia tetap memandang yang dia senyum tu, yang dia tahu dia reti adalah diri dia. Tentu dia tak mau jadi celaru, diri dia nak jadi elok. Jadi yang itulah. Pandang diri orang tu sama macam kita. Pandang diri orang tu seolah tu adalah kita. Takkan kita nak buat lebih kurang. Tak ada orang nak kata kita bagi salam dah, ucap doa kat dia dah. Assalamualaikum, selamat kamu. Itu yang Nabi ajak tu. Nabi tak ceritalah detail. Tapi dia nampak yang tu lah. Hang ucap selamat kat dia, sebenarnya siapa yang selamat? Hang yang selamat. Hang ucap selamat kat dia, pasal baik pergi kat dia. Balik kat siapa? Pasal baik balik. Hang enggak. Hang rasa tentu dia seronok. Seronok balik kat siapa? Seronok balik. Hang tentu rasa dia sayang. Sayang balik kat siapa? Sayang balik kan? Bagi orang bagi salam, orang bagi kat siapa? Bukan bagi kat dia pun. Orang bagi kat dia. Jangan ada uluan Ustaz. Tak usah benci ya, penyakit. Benci ini adalah virus. Kebencian itu adalah kehancuran. Jangan benci. Semua kerajaan-kerajaan besar yang dibina oleh manusia hancur kerana kebencian. Bagi contoh, kerajaan Melaka, Paramiswara, kerajaan Melaka, Mamak Bendahara semua hancur kerana kebencian. Tak ada nak tengok. Bila benci mai apa? Cemburu. Bila benci mai apa? Iri hati. Bila benci mai apa? Ada cemburu, ada iri hati, ada benci. Apa yang timbul? Khianat. Apa yang buat kehancuran? Sebab tu Tuhan main bukan main dengan perkataan benci. Dia tak main dengan perkataan mutakin. Dia main perkataan apa? Perkataan sayang. Kasih dah. Sayang. Dia main dengan perkataan sayang. Kita nak benci. Punya selipar pakai. Cuba pergi dengan sayang. Sebut sayang.
Orang yang tak berdiri pun sayang pun. Latih selalu, ajak diri itu selalu untuk kasih. Tanamkan kasih itu, buka bagi dia bangkit, tunjuk bagi dia ada semua. Nescaya aman dunia ni. Orang Kristian sabar. Tak jadi Kristian, tapi orang Kristian mau balik Kristian main dengan kasih sayang. Itu Kristian. Kita pergi dengan masuk neraka, tambah lagi daripada Islam. Sikit-sikit masuk neraka. Ni buat tadi, kita boleh masuk neraka. Lama-lama kita masuk dulu, kita masuk lagi. Dia kena ada bukti, Ustaz. Ya? Kena ada bukti. Ya, betul. Sebab tu macam mana bukti? Paling tidak ada WhatsApp. Apa abang? Ada lah tu. Abang baik. Jangan dengan sebab. Bila sebab Tuhan tolak, diri tu akan tolak. Apa abang? Kata apa? Aku nak pinjam duit kan? Sebab main. Orang tanya abang ni bisa nak pinjam duit. Kalau abang tak mau pinjam duit aku, abang tak tanya abang. Aku pergi ke hang sebab aku ni pengasih. Aku pergi ke hang sebab aku ini ada sifat penyayang. Tuhan letak kat aku. Aku pergi ke hang kalau tanam benda tu. Hang tak mau ingat kat aku pun tak apa. Sebab benda tu yang aku berdiri. Barulah pergi itu sayang tu betul. Ni pasal apa? Aku ni nak masuk hospital, nak jumpa hang. Jumpa hang dengan awak pula. Pulang. Okey, minta maaf banyak-banyak. Referee kata masa dah cukup. Dia tu visit dekat 4 kali dah, tak ingat-ingat. InsyaAllah nanti kita jumpa lain, insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap semua. Nanti kita jumpa di episod yang akan datang dengan grup yang bernama nganga.com. Dan terima kasih pada semua yang hadir kerana mengisi ruang ini, menjadikan saya dapat berkata, menjadikan saya dapat berhujah dengan tuan-tuan, menjadikan saya dapat merasakan tuan-tuan ada dengan saya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Di lebih kurang minta maaf sekali lagi. Moga-moga kita semua dalam damai dan tenang. Dimuliakan Tuhan, diangkat derajat, dijauhkan daripada semua perkara-perkara yang membawa kepada fitnah. Moga-moga kita semua selamat, insyaAllah. Dan Amin. saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.